Buat abang Jad, bila orang dah nasihat, orang dah tegur, daripada selembut-lembut cara sampailah setegas-tegas kaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak selesai lagi isu tentang pemuda yang memurtadkan seorang wanita Muslim. Ada yang kata, apa masalahnya? Dia orang Indon, bukan orang Malaysia. Kena faham, Muslim tak kiralah dia duduk Indonesia ke, Australia ke, US ke, UK ke, asalkan dia mengucap 2 kalimah syahadah, mereka adalah saudara kita. Jadi bila dia murtad, dia satu kesakitan yang pedih kepada kita, seorang Muslim. Tiba-tiba datang pula isu bila Abang Jad mengumumkan yang dia nak keluar Islam. Sumpah demi nama saya, nama ayah saya, nama mak ayah saya dah tak nak menjadi orang Islam. Aduh. Dalam bab ni kita sepakat, kita tak boleh paksa orang bukan Islam untuk memeluk Islam. La ikraha fid din. Ayat ini hanya untuk mereka bukan Islam, iaitu tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Tapi bila kita masuk Islam, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam sepenuhnya. Bila kita dah jadi Muslim, maka kita ikut peraturan sebagai seorang Muslim. Alah, kita main bola, kan? Bila dah masuk pada bola, ikutlah peraturan main bola. Jangan offside, bila bola dah terkeluar, throw in. Jangan cahketing, ikut peraturan. Tak bolehlah sesuka hati kita. Itu bab main bola, apatah lagi dalam beragama. Ada peraturan dia, ada disiplin dia. Tiba-tiba kita masuk Islam, nak keluar pula. Itu kesalahan yang besar di dalam Islam. Ini bukan lagi soal menghina orang Islam, tetapi sampai ke tahap menghina Allah Azza wa Jal yang mencipta sekalian alam, langit dan bumi, termasuklah menurunkan Islam sebagai rahmat untuk kita semua. Dan Allah Azza wa Jal sebut dalam surah Al-Baqarah, "Wa may yartadin ankum dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa yang keluar dari agamanya, maka dia akan mati di dalam kekufuran. Segala amalannya menjadi sia-sia di dunia dan juga di akhirat. Dan mereka itulah berada di dalam neraka buat selama-lamanya. Na'udzubillah. Apa guna kita kaya dengan segala kemewahan yang ada? Apa guna kita mewah dengan segala harta benda, tetapi di akhirat kita dibakar oleh Allah Azza wa Jalla? Allah, tak padai. Dan isu ni, kita kena hati-hati dalam menilai. Sebab ada orang yang nak keluar pada Islam kerana dia benci kepada Islam, atau dibenci dan memberontak kepada pemerintah Islam. Dan ada juga yang nak keluar pada Islam sebab nak selamatkan diri daripada pihak berotoriti atau pihak berkuasa Islam. Dalam enakmen jenayah syariah Selangor 1995, bahagian kedua, berkaitan dengan kesalahan berhubung dengan akidah, Seksyen 5 menyebut mendakwa bukan orang Islam untuk mengelak tindakan. Peruntukan ini wujud sebab dulu-dulu ada orang Islam yang melanggar peraturan pihak berkuasa Islam. Jadi untuk dia terselamat daripada dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa Islam, dia kata, aku bukan Islam. Apa kaitan dengan isu Abang Jad? Dalam menilai satu isu, kita kena melihat konteks keseluruhan. Apabila pihak berotoriti Islam nak mengambil tindakan kepada Abang Jad, panggil dia untuk dibicarakan di mahkamah, dia kata tak kena panggil. Dan bila pihak berotoriti pergi serbu rumah dia, hilang pula. Selang beberapa hari lepas tu, kata nak keluar Islam lah pula. Dan peraturan ini adalah untuk sejenis manusia langgar peraturan pihak berkuasa Islam, lepas tu untuk tak tengah ditindakan, dia isytihar, dia bukan Islam. Jadi Abang Jad, hati-hati, taktik tu tak menjadi bro kan. Dan kita pula sebagai Muslim, janganlah kita bila tak setuju dengan benda yang tak berakhlak, kita guna pendekatan yang tidak berakhlak. Kita kecam, tak kurang juga yang memurtadkan dia, walaupun dia telah menyebut perkataan yang dia nak keluar pada Islam. Nahnu du'at laisa qudha. Ada yang menyandarkan kata-kata ini kepada Hasan Basri, iaitu kita adalah pendakwah yang mengajak, bukan qudha, hakim yang menghukum. Hakim nak menjatuhkan hukuman murtad ke atas seseorang bukan senang guys. Dia kena teliti segala bukti-bukti yang ada, segala keterangan-keterangan yang ada, situasi dan keadaan. Tiba-tiba kita senang-senang je hukum orang murtad di social media pula tu. Dan tak kurang juga yang komen dekat Facebook, bunuh dia, pancung dia. Guys, para fuqaha pun berbeza pendapat tentang hukuman bunuh kepada mereka yang murtad. Antaranya Imam Bukhari dan juga disebut oleh Dr. Muhammad Abid Al-Jabiri
Iaitu murtad ada dua jenis. Satu, yang dia murtad seorang-seorang. Kedua, dahlah dia murtad, lepas tu dia hasut orang lain juga untuk murtad bersama dengan dia. Yang ini yang Imam Bukhari kata, merujuk kepada hadis at-tariku minal jamaah. Dia keluar daripada jamaah, iaitu dia keluar pada Islam. Dahlah keluar pada Islam, berlaku pula fasadu fil ard. Dia melakukan kerosakan di atas muka bumi. Maksudnya dia menentang pemerintah Islam, dia hasut pula orang lain untuk keluar pada Islam. Yang ni kata mereka boleh dihukum bunuh. Adakah Malaysia memperuntukkan hukuman sebegitu? Yang tu kita bincang kemudian. Tapi nak sebut para fuqaha pun berbeza pendapat tentang hukuman bunuh ke atas murtad. Tiba-tiba kita kadang-kadang ayat Quran pun tak ingat, hadis pun lupa, pandai-pandai kita jatuhkan hukuman. Dan untuk makluman, dalam enakmen pentadbiran Islam menyatakan kalau seseorang tu sebut dia nak keluar dari Islam, dia mesti diberikan ruang dan peluang untuk bertaubat selama 12 hari termasuk kaunseling. Dan selepas tempoh 12 hari, pihak pejabat agama akan keluarkan laporan. Sekiranya dia kekal nak murtad juga, maka dia akan dibicarakan. Nak sebut, bukan senang kita nak sebut seseorang itu murtad. Sebab kena tengok niat dia, tingkah laku dia, mungkin dia di dalam tekanan, mungkin dia dipaksa, macam-macam faktor. Kesimpulannya dalam isu ini, berperanlah kita sebagai duat, bukan sebagai qudha. Itu sebagai pendakwah, bukan sebagai hakim yang menghukum. Bermentalitilah sebagai rijalud dakwah ataupun insan yang menyuruh. Buat abanjat bila orang dah nasihat, orang dah tegur daripada selembut-lembut cara sampailah setegas-tegas kaedah, lihatlah diri sendiri, muhasabah diri, perbaiki diri. Bukannya dengan merajuk, orang Kelantan kata mecok, lepas tu pergi bagi tahu ke orang pula nak keluar dari Islam.